Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Alhamdulillah dapat jumpa lagi pada petang ni. Kita masih lagi sedang terus untuk menghabiskan satu silibus daripada cabang daripada bab iman ni yang nama dia cabang iman. Okey, semua orang baca WhatsApp. Ada nak buat program. Berapa bulan? 12 dengan 13 bulan Ustaz, 12, Februari. 12 bulan siapa yang rasa nak pergi boleh masuk nama lah. Kita sebab nama lagi bagus. Sebab orang nak booking, orang roster ni nak booking bilik. Nak booking tempat makan kan. Makan minum tu yang nak lebih cepat. Sebulan lagi kot. Tapi 3 minggu lagi. Jadi kalau dapat confirm cepat lagi bagus. Jadi kita boleh atur cepat. Lagi satu, kita nak belajar sifat 20 yang saya tak pernah ajar lagi dekat sini. Jadi saya kena rush untuk buat nota. Nota ada tapi saya kena repair sikit lah. Ikut persuaian kawan-kawan. Dengar ni, Ryan. Untuk persuaian dengan kawan ni, jadi saya kena repair sikit nota tu. Dan kita memang tak habis, tapi kita akan start. Kalau kita nak fikir habis, memang 3 hari pun tak habis. Kita start, maybe next time saya akan ciri dulu. Pun boleh juga. Jadi jadual dia akan agak pack lah. Malam sampai pukul 11 ke, begitulah. Jadi besok lepas subuh ada, nanti waktu duha ada. Jadi bila datang ni, masa mandi laut ada, jangan risau. Tapi bila masa untuk kita malam tu kita kumpul, kita kalau ada rezeki lah, buatlah barbecue sikit. Bakar lah apa-apa kayu benda bakar. Kita boleh kumpul, kita duduk datang, kita nak kumpul, makan sama-sama, nak belajar sama-sama, nak semayang sama-sama. Gitulah. Jadi mana yang berhampiran dengan pollution, saya galakkan datang. Kalau kita perlu sewa 50 bilik pun tak apalah. Tapi saya jangka dalam 20-30 pasangan lah atau 20 orang lah yang dapat datang. Dapat datang lagi bagus. Itu lagi bagus. Kita belajar secara bersama. Jadi minta baca WhatsApp. Baca WhatsApp. Grup kita dah awal kan. Tengoklah macam mana. Okey. Nak sambung ni buah. Betul Ustaz, nombor 23 Ustaz. Ya, mendirikan segala denda. Mendirikan segala denda. Okey. Buat nota lagi. Cabang iman, perbuatan, ni. Dan kita sambung. Alhamdulillah kat sini. Inilah nombor 23. Ini tak ada banyak yang diuraikan, nak urai. Ini denda apa ni? Kalau nak ikut, contohnya kita kata kafarah lah. Kafarah dah cerita dah. Kafarah. Atau ada kata kifarah. Kafarah. Ini contohnya kafarah lah. Jadi kalau kena kafarah, denda, kena bayar denda. Lepas tu, apa saja hukum yang kita kena lalui. Supaya melaksanakan denda itu adalah perbuatan, dikatakan perbuatan orang-orang yang beriman. Kita akur dengan silap kita dan kita kena bayar denda, kita bayar denda. Itulah. Okey, terus. 31 ni pun hanyalah Perang Sabil ni, apa maksud Perang Sabil ni? Perang Sabil ni dia adalah peperangan
di antara orang Islam dan orang kafir yang menentang Islam. Jadi perbuatan dia pergi perang ni, pergi menentang benda ke, ni adalah peperangan. Nama dia perang Sabil. Ni perang antara orang Islam dengan orang kafir yang menentang Islam. Kalau dia tak menentang Islam, tak boleh perangi. Ini yang menentang Islam. Ini nama kafir apa ni? Yang kita selalu sebut lah. Kafir Harbi. Harbi. Ada lagi satu jenis kafir yang disebut kafir Zimmi. Zimmi. Kafir Zimmi ni dalam Islam kata dilarang menyakiti. Dilarang buat apa-apa kat dia yang menyakitkan dia. Sebab kerana mereka tidak tentang Islam dan mereka dikatakan bernaung di bawah pemerintahan Islam. Okey, ini ada hadis yang pernah saya ingat dululah. Ini nama Zimmi. Ada hadis yang pernah saya ingat dulu. Apa hadis ni kata? Rasulullah kata apa? Sesiapa yang menyakiti Zimmi bererti menyakiti aku. Okey, nanti saya ambil hadisnya yang tepat lah. Ini kira atas dasar apa-apa kita je ni. Tadi ada perawi je. Ini satu hadis. Ini satu. Okey, ada lagi satu hadis ni. Perlu kita catat juga. Jadi yang dulu saya hadis yang dulu pernah saya hafal ni. Ini bulan ni.
Okey, dah apa lah. 1, 2 ni cukup lah. Yang tu. Okey. Jadi orang Islam yang ada dengan kita sekarang ni lah. Orang kafir yang ada dengan kita ni sekarang ni. Ni tak boleh kita nak tunjukkan kepada dia ke apa, nak buat apa naik ke tak boleh. Kenapa? Dia ni terpelihara dia dalam negeri kita ni. Dan kita tak boleh buat naik kat dia. Walaupun dia bukan Islam. Kenapa? Dia bukan orang yang menentang akan agama Islam. Okey. Lepas tu, sambung lagi. Nombor berapa? 24. Okey. Ni 24. Sekarang nombor berapa? 25 Ustaz. 25. 25. Ni. Tak nak tanya boleh? Ya. Kalau macam pasal kafarah ataupun denda tadi Ustaz, saya ada baca dalam Quran lah, tafsir dia bagi tahu kalau kita membunuh tanpa sengaja, kita kena bayar kafarah kepada waris. Kalau dia punya amount Itu bukan kafarah, itu nama diat. Diat, nama diat. Dia bukan kafarah, dia diat. Diat ni macam pampasan. Jika waris itu boleh menerima, diat ni berapa seratus ekor unta tu berapa? Saya tak ingat lah. Bukan denda, dia diat. Nama diat. Diat ni macam pampasan. Kalau waris tu boleh menerima, maka hukuman bunuh, hukuman timbal balik. Hukuman bunuh pada dia iaitu bunuh, timbal balik, tak dikenakan. Kenapa? Waris tu maafkan dia. Kalau waris tak maafkan dia, adalah kena dilandakan hukuman tu. Apa soalan tadi dia? saya nak tanya kalau waris dah maafkan dia, ni bukan saya yang bunuh kan saya. Maksudnya saya tertanya bila saya baca tu, apa maksudnya? Kalau macam contoh kita ada melakukan perbuatan atau macam kita accident langgar mati kan. Tak sengaja. Jadi kalau dari segi hukum dunia ke ataupun mahkamah, dia akan tetapkan certain hukuman lah. Cuma between civil kan. Jadi between kita pula dengan waris tu, macam mana kita nak uruskan bab bayaran tu? Ustaz tu yang saya macam wonder lah. Mungkin itukah cabang iman yang dimasukkan tadi tu? Ya. Tapi itu bukan denda, itu adalah hukuman. Patutnya sekarang ni bila jadi begitu, dia adalah bunuh tanpa niat, bunuh dengan niat apa semua kan. Jadi bila jadi itu, patut memerintahkan hukum ni, orang yang bunuh orang ni, dengan hukum Islam. Adalah cara dia hukum Islam, adalah perbincangan dia apa semua. Jadi, dengan keluarga dia, dalam keluarga dia satu hal lain. Jadi kalau keluarga dia tidak maafkan orang yang bunuh orang ini, maka mahkamah akan ikut hukuman lah. Bunuh balik lah, timbal balas. Tu yang kena bunuh pembunuh tu. Tu yang kena pancung tu. Tapi kalau dia punya waris maafkan, jadi selesai lah. Adalah denda dia yang tetapkan kena bayar berapa. Tak silap saya 100 ekor unta berapa. Ada denda kena bayar. Itu terjadi dalam keluarga ni lah. Okey. Tapi masalahnya undang-undang yang dipakai di negara kita ni, dia bukan undang-undang Islam. Atau orang mengaku zina sekalipun, mengaku zina ni patutnya kena hujam lah kalau dia dah kahwin. Hanya dia denda, itu yang payah tu. Tapi orang buat pengakuan pun tak boleh nak hukum. Sebab apa? Dia laksanakan. Itu betulnya orang-orang yang berautoriti kena duduk lah bincang mana nak laksanakan. Kan? Kita ni, mahkamah kita ni hanya macam takzir je lah. Takzir kan, benda gitu. Tapi patutnya kena cari pakar-pakar yang sangat faham pada bidang jenayah ni. Laksana lah, apa patut laksana. Barulah kita dikatakan orang beriman itu, dia melaksanakan apa yang Allah tentukan. Okey, ni amanah ni. Ini sifat apa ni? Sifat Rasul. Surah Rasul. Wajib. Sikit bulan gaji. Ini wajib apa? Masuk akal.
Ini akal. Ini akal. Kalau kita kata sifat Rasul ni, apa maksud dikatakan Rasul itu amanah? Maksud pada Rasul apa? Nak belajar ni tahu boleh? Dia kata Rasul itu amanah. Apa maksud dia? Menyampaikan. Bukan. Menyampaikan tabligh. Ada sebab baca lagi satu. Tabligh. Menyampaikan. Apa maksud Menjalan- Rasul ni? Menjalankan Tidak ada hasad. Hah? Hasad. Tiada hasad. Hasad? Bukan. Yes. Bukan. Tengok balik nota. Apa dia katakan Rasul itu amanah? Apa? Maksud pada Rasul amanah bererti ia Rasul tidak melakukan perkara yang haram. Lagi, ia makruh. Lagi, tidak dan menyalahi yang utama. menyalahi utama. Itu. Yang menyampai tu di bawah tabligh. Ini maksud dia amanah. Ada nota tak? Saya tulis sekali bila belajar ni. Dah jumpa tak nota ni? Kat sini ada nota ni, kau tunjuk. Tengok Oh, nota terakhir ni banyak tunggu. Tak terbaca ke tu? Ni bab iman pada apa? Bab iman pada apa dia? Rasul. Rasul. Okey. Tengok saya tunjuk Saya tunjuk apa ni? Saya nak tunjuk yang benda ni pernah dibincangkan dulu. Beriman pada Rasul itu pada akhirat, wahyu, fatanah, ni tabligh, amanah. Ni tabligh, amanah. Ni. Tengok, nampak saya tak? Artinya kepercayaan yang ini terpelihara mereka itu daripada perkara yang tegah secara makruh atau menyalahi utama, atau perkara yang diharamkan dari segi zahir atau batin. Ini cara amanah. Bukan amanah apa? Tak rasuah, bukan tu. Tak rasuah ni maknanya benda haram kan. Benda haram. Yang kita kata tadi menyampaikan dekat sini. Dan sifat wajib yang lain. Ni. Ni nota ni dulu ni, betul belajar malam-malam ni. Okey. Kat mana? Ni. Okey, ni amanah. Jadi kalau kita tukar dengan ayat yang lebih mudah faham, itulah dia. Itulah. Ni yang mana? Ni ulangannya ni, belum tahu ni. Wajib bagi Rasul itu maksudnya gini-gini. Okey. Lawan ni apa? Cari ero. Lawan dia panggil apa? Sifat Mustahil. mustahil bagi Rasul. Kat sini lah jatuhnya. Inilah nama dia khianat. Ini nama khianat ni. Dalam satu apa kita kata
dalam satu hadis disebut khianat ni sifat apa? Mustahil. Tak, dalam hadis sifat khianat ni ciri sifat apa? Mazmumah. Munafik. 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 Tengok hadis ni. Ni. Ni dikhianat. Ni kat mana ni? Kat sini. Ni bicara dia dusta, janji dia ingkar. Beri amanah dia khianat. Bila janji dia ingkar. Dia kena ambil perhatian bulan ni. Dia ada dua satu janji dengan Allah. Dia kita pun ni. Janji. Janji dengan Allah yang jelas dia dekat mana? Inna solati wa nusuki. Ni. Solatku. Nusuk ibadahku. Hidupku. Hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala. Ini janji ni kita baca kat mana ni? Doa Iftitah. Iftitah. Kita ni maknanya pembukaan. Doa pembukaan pada solat. Dan banyaklah juga dikatakan janji ini, dikatakan janji dengan manusia. Ini kita tahu lah. Dan janji dengan manusia. Banyaklah yang tersebut. Okey. Okey, dapat lain tak? Pak Ustaz. Lepas tu, amanah tu, amanah ni dia cabang iman, cabang perbuatan. Tak boleh khianat. Apa yang orang mana kita boleh khianat. Tak boleh khianat. Okay, tu nak kena hati-hati. Nak kena hati-hati. Nombor ni 25. Kan nombor apa? 26 tak? 26. Membayar hutang. Membayar hutang. Okey, 26. Jadi kalau bayar hutang dia buat pada. Kenapa? Ni cabang orang beriman. Ni cabang perbuatan orang beriman ini adalah bayar hutang. Hutang ni jangan main-main. Ini satu kisah yang dulu memang hadis ni dulu. Satu kisah yang saya pernah belajar dulu lah, dah pernah dengar cerita ni. Ni, jaga ni baca ni. Cerita daripada Abu Qatadah.
Itu daripada Abu Qatadah. Datang satu jenazah untuk disolatkan. Rasulullah bersabda, kalian saja yang mensolatkan sahabat kalian ini sebab ia masih memiliki hutang. Mendengar itu, Abu Qatadah berkata, hutang itu aku yang menanggungnya, Rasulullah. Rasulullah kata, adakah sampai selesai lunas? Tanya Rasulullah, ya, sampai lunas. Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah itu. Ini apa ni? Rasulullah kata, engkau orang je lah solat. Begitulah bahasa kita. Engkau orang je lah solat. Kenapa? Jenazah ni ada hutang. Jangan suka-suka hutang orang. Ni apa ni? Rasul menolak ni. Jenazah yang berhutang. Itu kalau orang tu tak boleh bayar, adalah nanti sahabat akan tolong bayarkan hutang dia. Ni maknanya hutang yang tak nak bayar ni benda yang sangat tidak baik. Ni satu hadis lagi. Rasulullah kata apa ni? Salim ni. Orang yang menunda hutang adalah satu kezaliman. Orang tu tunda hutang, boleh bayar tapi jangan nak bayar. Lepas tu dia kata, kalau ada duit, kereta tinggal RM10,000 lah kata. Rumah tinggal RM10,000 lah contoh Orang tukar sikit lah, rumah banyak. Jadi kita ada duit, kita clearkan. Kita clearkan. Tapi hutang ni, dia pergi sampai waktu baru kita berhutang. Tak sampai waktu tak berhutang. Due date tu yang kata kita berhutang. Bukan hutang yang total tu. Ini kena faham. Sebab dia ada konsep bayaran bertangguh. Bayaran bertangguh. Okey. Ni 24, 25 dah 26 27 apa? 27 Ustaz. 27. Gua minum air tak jemput lah. Belum minum Ustaz, air belum minum Ustaz. Nampak makan meja macam ada minum air ni. Okey. Ni nombor ni berapa 27 Ustaz. Ya, nombor hari jiran. Kita nak habiskan ni, kita nak habiskan. Ni. Ingat tak dulu saya ada cakap 7 pesanan Jibril kepada Rasulullah. Ingat tak? 7 pesanan Jibril kepada Rasulullah. Ingat tak? Antaranya dalam kitab Nasayubat. 7 pesanan Jibril pada Rasulullah. Ingat tak? Antaranya Jibril berpesan denganku supaya berbuat baik dengan jiran sehingga aku menyangka apa? Boleh mewarisi. Mereka boleh mewarisi harta. Saya dah cakap lah 7 pesanan kan. Jibril berpesan padaku berbuat baik pada isteriku sehingga aku menyangka tidak boleh langsung akan berlaku perceraian dengan dia. Ingat tak? Apa orang belajar semua dia ingat kan?
Oh tak apa dah, dia punya buku dah hanyut. Oh, Ya Ustaz, ya Ustaz. nak cari pun tak jumpa lah. Yang lain tu ingat tak saya cakap tu ni? Itu pesanan Jibril lah. Okey. Ni jiran. Hak. Jadi kita tengoklah sikit-sikit apa ulama-ulama tulis dalam kitab mereka kan. Kita ambil lah panduan. Jadi kita nak kena tahu sikit-sikit apa ni. Apa yang dikatakan hak jiran. Sikit lah baca-baca sikit. Lepas ni nak belajar sifat 20, tapi kat PD pun nak belajar sifat 20. Macam mana Habis cabang iman ni dengan nak belajar sifat 20. Tapi kat PD kan nak belajar sifat 20 lagi. Macam mana? Boleh berapa sikit? Ulang banyak kali. Ustaz, ada salah solat yang betul. Kat PD belajar solat yang betul. Berapa kali nak belajar solat? Reti-reti tu ada ni. Orang Tapi- jauh tak dapat pergi PD Ustaz. Oh ya. Sian. Kita buat online lah. Kalau ada internet kita buat online. Kita online. Beginilah. Saya ajar juga sifat 20 kat sini. Dekat sana saya ajar juga cara kan dia cakap kalau saya ulang kan tak datang pergi pula. Tu yang susah tu. Saya nak ajar juga kan lu dapat macam ni. Kalau kita dah belaga 1000 tau. Ni. Tu yang dapat sikit. Atau tunggu kat bini belajar 20. Dia ulang-ulang Ustaz. Ulang Tajuk lain pun kita ulang-ulang baru kita boleh faham. Okey. Jadi gini. Kita belajar sifat 20 juga kat sini. Wow, datang tak nanti? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah Ustaz. Wow datang, telefon pun saya pegang. Takut ada orang telefon, orang mati. Naik lori ayam tu Ustaz. Dan lori ayam balik ni. Jangan main. Jangan war, jangan. Ya, minta lah doa-doa lah orang panjang umur itu. Jangan ada orang mati. InsyaAllah Ustaz. Saya nak ajar juga dalam batas tasawuf lah. Gunung 7. Pernah dengar gunung 7 tak? Gunung 7. Orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, dia mesti mendaki gunung 7. Pernah dengar tak tu? Saya akan ajar ni. Tak pernah. Pernah Belum Ustaz, belum Itu Ustaz. tasawuf, itu bukannya ni. Okey. Hak jiran, tak apa. Terus jadi 20 balik. Hak jiran. Satu, legalitas memberi salam. Wah, orang Nanding 2 orang ni datang dengan Haji Razak. Tak apa, nanti Canang dekat dalam Ustaz. Canang nanti, tak apa. Ramai yang tengah kerja kerja Ustaz. Tak apa, pakai tu. Boleh insyaAllah. Kita ramai kumpul lah. Ya Ustaz. Nombor 2, elak bertanya hal-hal dalaman. Jangan tanya hal-hal peribadi lah. Jiran ni saya tanya yang hal peribadi. Dia kalau ikut adab tu tak kena. Menzarahi bila sakit. Ni benda common-common ni kita tahu dulu ni. Sebab menunaikan hak jiran ni dia katakan perbuatan cabang kepada orang-orang yang beriman. Lepas tu apa? Bersedih
Bersedih bila jiran bersedih. Dan sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau dia gembira, kita gembira lah. Tumpang gembira. Maksudnya kalau dia gembira, dia nak pergi umrah, kita kata tanya lah, saya pun seronok tengok abang pergi umrah. Saya ni tak dapat pergi lagi, duit tak ada, tak apa, saya seronok. Saya tumpang seronok abang dapat pergi umrah. Saya tumpang seronok abang dapat pergi haji. Saya ni tak tahu lah bila, dah Melayu-Melayu tak dapat. Tapi abang dah Melayu-Melayu abang dapat. Itulah, maknanya apa, maknanya tumpang gembira. Dia gembira tumpang gembira, dia sedih tumpang sedih. Ucap takziah kalau perlu takziah. Itulah adab kita dengan jiran. Kalau perlu ucap takziah, kita ucap takziah. Kalau tidak, tidaklah. Okey, masuk lagi dalam tu. Menyertai jiran dengan membantu ketika kesusahan. Ni kalau ada dia apa nak meninggal ke apa benda ke, nak kena tolong jenazah tu, kita tolong lah. Tolong. Dia bawa mak dia sakit, kita tolong, tolong apa. Itu nama dia hak jiran. Dia buat. Memaafkan segala kesalahan dan berlapang dada pada meraihkan perbezaan. Kadang-kadang dia ada beza pendapat kita lah, politik ke apa benda kan. Kita ni orang belajar agama, kita kena jadi orang yang boleh menghadapi perbezaan dengan penuh bijaksana, bukan dengan bergaduh. Kalau kita bergaduh, maknanya kita ni akal kita rendah sangat lah. Orang tu beza politik pun kita tahu, handle. Jangan cakap benda-benda yang berbeza tu kan. Kalau kita rasa dia berbeza kita, jangan kita benda yang berbeza tu. Kata satu benda, lepas tu dengan manusia ni cari sikit pertemuan. Kecuali benda-benda tu melibatkan akidah yang perlu kita cakap. Tapi cakap tu kan secara dia lah. Bukan kita maki amun dia, kita kata bodoh apa. Itu tak berapa kena. Jadi, maafkan kesalahan, lapang dengan perbezaan. Meraihkan perbezaan lah. Okey. Ni dia kata apa ni? Tidak menunjukkan pandangan. Ni. Dia kata ni, adab ni apa? Menundukkan pandangan ketika dalam rumah. Menundukkan pandangan. Jangan pandang rata-rata gitu, benda rumah dia tu tak bagus. Menunduk pandangan ketika di rumah jiran. Mandang mata macam persit, macam kena persit. Lepas tu cerita dengan orang, rumah dia gini, tak elok gini, ada ni. Ni sangat tidak faham dan tidak bagus pada adab. Okey. Tidak menghalang apa-apa laluannya. Jangan letak depan rumah dia kereta. Kalau dia dah tahu tak apa. Nanti kalau nak buat beritahu tak apa. Jangan letak pasu depan rumah dia. Jangan letak meja depan rumah dia. Menghalang dia keluar masuk. Tidak menghalang laluan ke rumah jiran. Dekat flat betul tak flat? Orang letak pasu bunga berlambak depan rumah. Orang lalu orang susah. Yang paling takut, dia letak dekat beranda tu. Rumah tingkat 16. Dia letak dekat beranda tu, pasu kecil-kecil. Saya duduk dengan tahu lah. Saya pernah tulis surat, masuk dalam post box. Ada jiran tu depan rumah saya tapi atas. Saya tiba nombor rumah dia, saya tahu dalam post box dia. Dia kata, saya cakap bang, minta tolong. Alihkan pasu. Dia letak pasu dekat koridor. Kan ada macam koridor depan tu. Dia letak pasu dulu tau. Pasu kecil-kecil. Pasu yang besar ni. Kalau jatuh angin tiup ke, dia tolak jatuh ke pada kepala budak. Allah. Soalan cakap.
Jadi saya masuk dalam phone dia, saya kata tolong alihkan pasu di koridor, takut jatuh kena orang. Sampai saya pindah, tak boleh. Tak gua. Lepas tu saya AJK JMB tu saya boleh cakap. Menutup segala aib dan kecelaan. Ni menutup segala aib dan kecelaan. Okey. Okey. Meringankan kesusahan dan musibah yang menimpa ingat tempat ni. Dan musibah yang menimpa kalau rumah terbakar dia bagilah semangat ke apa-apa. Itulah. Ini apa? Meringankan kesusahan dan musibah yang menimpa. Apa lagi? Tidak terpedaya dengan kata-kata orang terhadapnya. Orang lain terhadapnya. Kalau kata berjiran kau ni gini-gini, jangan terpedaya dulu. Ambil pasien dulu. Jangan percaya terus. Takut ada orang dengki kat dia. Okey. Berlemah lembut dengan ahli keluarganya, membantu menunjukkan hal-hal akan hal-hal ilmu agama. Okey. Buanglah. Ini daripada kitab diambil dari kitab Bimbingan Mukmin Imam Al-Ghazali. Ustaz tak masuk ke terima jemputan bila jemput. Ustaz tak masuk. Jiran terdekat. Tak masuk. Terima jemputan ni dekat sini. Bila dia gembira, kita gembira. Bila dia sedih, kita sedih. Jadi bila gembira, kita gembira ni antara kita tanda kita gembira, kita datanglah dia jemput. Sebab apa? Dia meraihkan anak dia. Kita pun seronok meraihkan anak dia. Tu dia dekat situ. Dia dah masuk golongan itu. Tapi dia tak sibuk selalu spesifik lah. Maksudnya cara umum lah. Cara umum. Kalau dia baru meninggal anak atau dia meninggal ibu lah, dia rasa bersedih, kita pula nak buat jadi anak kita. Kita nak buat jadi anak kita. Atau kita nak buat adik-beradik kita perjumpaan yang menunjukkan suasana yang gembira kan. Jangan buat tu. Tunggu bagi dia lama sikit pun buat. Kenapa? Dia tengah sedih. Dia tengah sedih. Kat rumah kita ketawa depan adik-beradik kita daripada rumah dia. Ni kalau ikut adab ni dalam kita kata tak kena. Patutnya dia sedih, kita sedih. Dia gembira, kita gembira. Aku nak menyama rasakan perasaan tu.
Okey. 28. Okey, sambung ni berapa nak? Saya nak siap-siap untuk ni lah, nota sikit untuk Putrajaya. Boleh? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Sekejap. Kita ni 26, ni 27. Nanti Wah ingat Wah, bila kita jumpa lagi, kita sambung kat sini Wah. 28. Elok hubungan dengan Allah. Ni. Dua Ya ni. Ustaz. Ya Ustaz. Okey. Sekolah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah nanti kita jumpa live Putrajaya. Surah apa nama tu? Kesilapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.